Okey, semua boleh nampak? Boleh nampak? Okey, kita buat bentangan. Kita tak buat reason now. Semua boleh nampak? Boleh nampak tak? Boleh. Boleh nampak? Apa dia tulis tu? Sistem pemerintahan. Okey, sistem pemerintahan zaman Khulafah Ar-Rasyidin. Okey, jadi kita tengok di bawah tajuk pemerintahan pusat dan wilayah. Okey, pertama kita tengok dari segi latar belakang zaman Khulafah Ar-Rasyidin ni iaitu pada abad ke-7. Okey, pada abad ke-7 iaitu Khulafah Ar-Rasyidin ni terbentuk secara rasmi pada tahun 632 Hijrah. 632 bukan Hijrah itu Masihi. Silap tu. Okey, Masihi iaitu bersempena apabila Abu Bakar As-Siddiq dipilih oleh umat Islam sebagai khalifah yang pertama. Okey, khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah ni ialah diambil daripada khulafah iaitu pengganti maksud pengganti di sini adalah pengganti Rasulullah SAW dan dia juga adalah orang yang memegang jawatan ketua negara Islam. Okey. Jadi gelaran khalifah ni dibagi kepada 4 orang sahabat Nabi Muhammad SAW. Okey, iaitu 4 orang sahabat yang memegang jawatan dalam negara Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW. Mereka ni terdiri daripada yang pertama siapa? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar Al-Khattab, Osman Affan dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Talib. Jadi dimulakan dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tadi iaitu 632 Hijrah Masihi bersamaan dengan 11 Hijrah. 11 Hijrah permulaan zaman Khulafah Ar-Rasyidin sehinggalah 40 Hijrah iaitu zaman Ali yang terakhir iaitu pada 661 Masihi. Iaitu zaman Khulafah Ar-Rasyidin ni memerintah selama 29 tahun. Okey. Jadi gelaran Khulafah Ar-Rasyidin ni digunakan kerana mereka ni lah yang meneruskan dasar kepimpinan Nabi Muhammad SAW sepenuhnya. Mereka menggunakan dasar khalifah dasar yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW sepenuhnya. Jadi mereka ni digelar sebagai Khulafah Ar-Rasyidin. Okey, jadi kita nak tengok pemerintahan dan pentadbiran pusat yang digunakan ketika zaman Khulafah Ar-Rasyidin. Okey, kita tengok sebagaimana zaman Nabi Muhammad SAW, Madinah masih kekal sebagai pusat pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Islam dan disambung pada zaman Khulafah Ar-Rasyidin iaitu Madinah sebagai pusat pemerintahan. Okey, dan Masjid Nabawi masih menjadi tempat perbincangan, pengumbalan dasar pemerintahan dan pentadbiran. Jadi tempat mereka berkumpul membincangkan segala dasar-dasar negara masih lagi Masjid Nabawi seperti zaman Nabi Muhammad SAW. Okey, walaupun kita tahu khalifah ni adalah pemerintah tinggi kerajaan, namun kekuasaan khalifah ni bukanlah bersifat mutlak. Mereka masih mengamalkan dasar
satu dasar yang diputuskan dipanggil kaedah syura. Syura. Maksud dia secara bermesyuarat lah. Keputusan yang dibuat oleh Majlis Syura, di mana Majlis Syuranya dianggotai oleh para sahabat. Mereka pilihlah, pilih yang terbaik di kalangan orang Islam, iaitu para sahabat. Jadi sahabat baginda yang terkenal dan dikenali sebagai ahli Asyura, dan mereka juga dipilih mendapat sokongan majoriti masyarakat. Jadi kita tengok pada zaman Khalifah Umar, antara pembaharuan yang diperkenalkan pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab ialah ditubuh secara rasminya Majlis Syura. Sebelum tu ada tapi tak secara rasmi. Tapi zaman Khalifah Umar dia buat satu pembaharuan, dia buat satu Majlis Syura. Yang berfungsi secara formal. Jadi ahli-ahli Asyura ni dia merupakan golongan eksekutif yang dilantik oleh khalifah di kalangan para sahabat dan berperanan dalam menjadi badan penasihat khalifah. Okey, selain daripada peranan ketua eksekutif dan perundangan, khalifah juga merupakan ketua tertinggi dalam bidang ketenteraan dan perbelanjaan negara. Jadi peranan khalifah juga adalah dalam bidang tentera itu sebagai panglima tertinggi. Kemudian pada peringkat pusat, ibu pejabat Baitul Mal didirikan bagi mengendalikan pentadbiran berkaitan dengan sumber pendapatan dan perbelanjaan negara. Laporan keuangan daripada tanah jajahan akan dihantar melalui gubernur setiap wilayah kepada khalifah setiap tahun. Jadi ditubuhkan ibu pejabat Baitul Mal, dibuat secara rasminya. Semua pendapatan semuanya dikumpul di situ dan gubernur akan menghantarlah laporan. Gubernur wilayah akan hantar laporan kepada khalifah. Mana audit, akaun daripada audit. Menunjukkan integriti. Kemudian struktur pemerintahan wilayah. Kita tengok macam mana pemerintahan dan pentadbiran wilayah. Sebab khalifah yang pertama iaitu semasa Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq dah memulakan ekspedisi ketenteraan dia. Jadi kawasan Islam ni semakin meluas. Jadi semasa Abu Bakar, negara Islam ni dibahagikan kepada 10 daerah. Di mana kita tahulah bermula zaman Abu Bakar ni pemerintahan dan pentadbiran pada peringkat wilayah ni diwujudkan kerana kejayaan yang dicapai dalam ekspedisi ketenteraan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kerana luasnya negara Islam ni, jadi dia dibahagikan kepada 10 daerah. Supaya senang mentadbir. Jadi kamu boleh tengoklah antara 10 daerah di sini ya. 10 daerah dibahagikan. Kemudian diperkemaskan lagi pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab. Berikutan pada zaman Khalifah Umar ni perluasan wilayah diteruskan dan bertambah besar. Kawasan Islam bertambah besar. Jadi semasa zaman Abu Bakar Al-Khattab, wilayah tadi diperkemas, pemerintahan peringkat wilayah diperkemaskan. Kemudian di negara Islam dibahagikan kepada 8 buah wilayah utama. Maksud dia makin besar. Tiap-tiap satu tu dia makin besar lah. Dan 8 tu seperti yang tertera di depan kamu tu. Madinah, Mekah, Syam, Mesopotamia, Iran, Iraq, Mesir, Palestin, apa semua ni
Jadi setiap wilayah ni mempunyai ibu negeri ataupun pusat pentadbiran masing-masing. Bagi memastikan urusan pentadbiran berjalan lancar, jadi Khalifah Umar Al-Khattab telah membentuk sistem birokrasi yang sistematik. Dia lebih sistematik. Okey, kemudian setiap wilayah diketuai oleh gubernur. Setiap wilayah diketuai oleh gubernur dan dibantu oleh pegawai yang mengetahui jabatan masing-masing. Zaman Khalifah Umar tadi dia buat pembaharuan. Okey. Setiap negeri ada ibu negeri, pusat pemerintahan. Kemudian setiap wilayah diperintah oleh gubernur, dibantu oleh setiausaha. Kemudian ditubuhkan lagi beberapa jabatan. Contohnya pegawai Jabatan Tentera yang gelar Sahib Al-Jun, pegawai Jabatan Cukai Sahib Al-Haraj, kemudian ada pegawai polis Sahib Al-Syurtah, pegawai perbendaharaan Sahib Bait Al-Mal, kemudian ada kadi. Jadi diwujudkan semua ni supaya pemerintahan lebih lancar, lebih lancar. Kemudian individu yang dilantik, yang nak dilantik dengan jawatan berkenaan, dia wajib melaporkan harta. Okey. Sebelum dan setelah selesai menjalankan tanggungjawab serta diperjelaskan mengikut bidang kuasa mereka agar tidak timbul kekeliruan kelak. Jadi pegawai-pegawai ini wajib melaporkan harta mereka, melaporkan harta, jumlah harta sebelum dan selepas menjalankan suatu kerja. Ini salah satu cara mana Umar dia nak jaga integriti pegawai-pegawai yang berkhidmat di bawah dia. Okey. Kemudian di setiap wilayah didirikan pula cawangan Baitul Mal bagi memudahkan urusan pentadbiran dan perbelanjaan negara. Okey, diwujudkan cawangan Baitul Mal supaya senanglah memudahkan urusan. Kalau sebelum ni urusan Baitul Mal di peringkat pusat, jadi payah mereka nak mendapatkan sesuatu kan. Jadi dia buat setiap cawangan ada Baitul Mal. Okey. Okey, ni dia ulang balik yang tadi saya ulang balik tadi. InsyaAllah. Okey. Jadi kesimpulan dia, setiap pentadbiran yang dipraktikkan pada zaman Khulafaur Rasyidin merupakan sistem yang dikemaskinikan daripada apa yang pernah diamalkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka meneruskan tapi dikemaskinikan menjadi lebih elok. Mereka tetap meneruskan dasar apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW daripada zaman kemudian diperelokkan pada zaman Abu Bakar sampailah Umar. Umar memaskini, mencantikkan lagi supaya senang. Kemudian struktur pentadbiran kian sistematik apabila Khalifah Umar bin Al-Khattab menerajui pemerintahan negara Islam. Okey. Jadi